Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi kepada family mengaji Tenten. InsyaAllah salam Jumaat, salam Sayyidul Ayam saya ucapkan kepada semua insyaAllah. Ahlan wa sahlan, selamat datang mana yang dah hadir. InsyaAllah hari ini bersama kita lagi bersama-sama dalam slot bacaan hadis insyaAllah. Hari ini satu hari satu hadis kan, ataupun satu hari satu kisah insyaAllah. Waalaikumsalam Kak Sanisa, Kak Cuna, Kak Nur Aina. Waalaikumsalam Kak Saripah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, salam Sayyidul Ayam insyaAllah. Moga-moga kita tingkatkan amalan. Moga-moga dengan hari Jumaat yang penuh barakah ini Allah memberi keberkatan dengan segala amalan kita insyaAllah. Waalaikumsalam Kak Zumali, Kak Siti. Terbaik Kak Sanisa. Gambar dan suara jelas insyaAllah. Saya ucapkan tahniah. Tahniah kenapa? Tahniah dan terbaik dan mana yang dah ikuti slot Al-Kahfi setiap hari Jumaat bersama dengan Ustaz Ilyas tadi. Terbaik semua. Jadi sekarang sebelum masuk waktu Zuhur, untuk hari Jumaat, slot bacaan hadis kita awalkan sedikit ya. Kita nak beri laluan pada mereka yang nak salat Jumaat insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang dah hadir, ahlan wa sahlan. Selamat datang, jemput masuk. Mari-mari kan. InsyaAllah hari ini hari ini hadis kita nak tengok fadilat zikir, kebaikan zikir. Dalam hadis ni dia menceritakan ada 2 zikir. Jadi kita akan tengok zikir apakah itu. Muka surat berapa? Mana yang ada kitab Fadilah Amal, boleh buka muka surat 496. InsyaAllah. 496. Mana yang ada buku kitab boleh buka muka surat 496. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Mana yang dah hadir, jemput masuk. InsyaAllah hari ini hadis kita iaitu kelebihan berzikir selepas solat asar dan subuh. Kelebihan berzikir selepas solat asar dan subuh insyaAllah. Moga-moga hari ini niat kita membaca hadis kerana Allah Ta'ala insyaAllah. Semua? InsyaAllah. Hari ini kita akan tengok ada 2 zikir. Dalam hadis ni, dalam ni ada 2 zikir yang mana ganjaran dia besar. Reward kan, orang kata orang putih kan, orang kata reward dia besar. Kita akan baca, kita akan tengok insyaAllah. Waalaikumsalam, selamat datang mana yang dah hadir. InsyaAllah hari ini bersama-sama kita saya nak share satu hadis yang mana kelebihan iaitu kelebihan zikir selepas solat subuh dan solat asar insyaAllah. InsyaAllah jom kita tengok di sini. Dalam bab fadilat zikir hadis yang ke-19. Saya zoom sedikit, kita baca sama-sama insyaAllah. Kita baca perlahan-lahan.
Okey, mana yang dah hadir, jangan lupa tekan button share. Kita sebarkan kebaikan, kita rebut peluang pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, insya-Allah. Okey. Okey, moga-moga hari ini segala urusan dipermudahkan. InsyaAllah sentiasa berada di bawah lindungan Allah. Okey, insyaAllah. Okey, jom kita baca perlahan-lahan. Kita baca sama-sama. Okey, kita baca hadis dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fiha yadhkuru an rabbihi tabaraka wa ta'ala. Okey. Uzkurni ba'da selepas al-asri wa ba'dal fajri sa'atan akfika fiha bainahuma. Okey, itulah hadis hari ini. Kan nampak pendek. Okey, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang memberi salam terbaik dan ahlan wa sahlan. Selamat datang mana yang dah hadir. Okey, jemput masuk dalam live kita. Sebelum masuknya waktu zuhur, kita akan baca, kita akan tengok, kita akan mempelajari sedikit tentang hadis Nabi, insyaAllah. Okey, dan tajuk kita hari ini, kelebihan zikir selepas solat asar dan solat subuh. Okey, insyaAllah. Jom kita tengok makna hadis. Nak sampai ke tentang apa hadis ni kan? Okey. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, Rasulullah ada bersabda, apakah? Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah ada berfirman, hendaklah kamu mengingati aku seketika. Hendaklah kamu mengingati aku seketika. Aku itu siapa? Aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu mengingati aku seketika selepas solat asar dan solat subuh. Nescaya aku mencukupi kamu di antara kedua-duanya. Maksud dia dalam ni, maksud hadis tadi, ni belum keterangan lagi. Maksud hadis dekat sini, Rasulullah ada bersabda bahawa Allah berfirman, hendaklah kamu, kamu tu siapa? Kamu tu kita, orang-orang yang beriman, mengingati Allah seketika. Seketika di sini maksudnya sekejap. Hendaklah kamu mengingati aku sekejap je selepas solat asar dan solat subuh. Selepas solat asar dan solat subuh. Nescaya kalau kamu mengingati aku akan mencukupkan. Aku itu Allah akan mencukupi kamu di antara kedua-duanya. Iaitu antara waktu selepas solat subuh sehingga selepas solat asar. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang dah hadir, ahlan wa sahlan saya ucapkan. Selamat datang, jemput masuk. Barakallahu fiik. Salam Jumaat, salam Sayyidul Ayam saya ucapkan, insyaAllah.
Okey, jangan lupa tekan button share. Kita share banyak-banyak insya-Allah kerana Allah Taala. Moga-moga hari yang barakah ini dengan kita dapat share tu menjadi asbab kita di akhirat nanti insya-Allah. Okey, sambung. Kita sambung. Kemudian disebutkan dalam satu hadis yang lain, okey, ini hadis yang lain, hendaklah kamu mengingati Allah Subhanahu taala, nescaya dia akan membantu menyempurnakan hajat kamu. Okey, dengan mengingati Allah, kan, dengan mengingati Allah, insya-Allah Allah akan sempurnakan hajat kita. Pasti setiap seorang akan ada hajat, betul? Jadi dengan mengingati Allah, insya-Allah Allah akan bantu untuk sempurnakan hajat kita. Macam mana kita nak mengingati Allah? Okey, inilah kita nak tengok keterangan dia. Okey, jom kita masuk kepada keterangan. Okey, terbaik dan terima kasih mana yang dah share. InsyaAllah terima kasih saya ucapkan. Okey, jom kita tengok keterangan. Okey, jika kita tidak beramal untuk kepentingan kehidupan akhirat pun, andai katalah kita tak beramal untuk kepentingan kehidupan dekat akhirat nanti pun, maka beramallah untuk kepentingan kehidupan dunia. Beramallah untuk kehidupan kita dekat dunia ni, yang kita telah bersusah payah untuknya, kan? Jadi, apa ruginya? Apa salahnya, kan? Kalau kita melapangkan sedikit masa untuk mengingati Allah selepas solat subuh dan asar, kan? Dah sepanjang hari, kan? Dah satu hari kita dah bekerja, kita dah bertungkus lumus untuk kehidupan dunia, kan? Apa salahnya, kan? Kita luangkan sedikit je masa, kan? Dalam hadis tadi kata seketika saja, sedikit saja masa kita luangkan masa untuk mengingati Allah selepas solat subuh dan asar. Kan? Sebab apa? Kelebihan zikrullah, kelebihan zikir pada kedua-dua waktu tersebut banyak diterangkan dalam hadis. Dalam banyak hadis ada menerangkan kelebihan berzikir selepas solat asar dengan solat subuh ni. Dan Allah sendiri berjanji. Allah sendiri berjanji ni. Bukan kawan kita, kan? Bukan jiran sebelah ke yang berjanji. Tapi Allah sendiri yang berjanji untuk cukupkan keperluan kita di antara kedua-dua waktu. Kedua-dua waktu itu, iaitu bila selepas subuh dengan asar tadilah. Okey. Kemudian jika demikian, apakah ada perkara lain yang perlu dilakukan? Okey. Kemudian apa lagi keterangan dia? Adalah diriwayatkan dalam sebuah hadis. Okey, ini hadis yang lain. Dia cuma terangkan, dia ambil pengisian dia masuk dekat dalam penerangan ni. Okey, dalam hadis yang lain bahawa Rasulullah ada bersabda. Okey, Rasulullah ada bersabda, aku lebih suka duduk bersama mereka yang sibuk dengan berzikrullah selepas subuh sehingga naik matahari, selepas terbit matahari, daripada mereka yang memerdekakan 4 orang hamba. Okey. 4 orang hamba Arab. Okey, demikian juga aku lebih suka duduk bersama mereka yang sibuk dengan berzikir selepas solat asar sehingga terbenam matahari daripada memerdekakan 4 orang hamba. Okey. Kemudian
disebutkan lagi dalam sebuah hadis bahawa sesiapa yang mengerjakan solat subuh berjemaah, lalu lepas solat subuh berjemaah tu dia sibuk pula. Sibuk apa kan? Sibuk berzikir sehingga terbit matahari. Kemudian dia mengerjakan pula solat sunat 2 rakaat. Maka dia akan mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Bayangkan andai kata kita tak ada apa orang kata, tak ada berkemampuan lagi, belum diberi kesempatan untuk buat haji dan umrah. Jadi apa salahnya kita cuba kita cara ini kita solat subuh berjemaah. Lepas tu kita solat subuh tu kita sibuk berzikir sampailah matahari terbit, matahari naik. Lepas tu kita tambah lagi dengan solat sunat 2 rakaat. Pahala tu, perbuatan yang kita buat tadi tu, pahala dia menyamai pahala orang yang buat haji dan umrah yang sempurna. Bayangkan yang sempurna ni, betapa besarnya ganjaran dia kan. Kita hanya duduk dekat rumah sahaja. Kita duduk atas sejadah kan, tempat yang sama. Tapi ganjaran pahala dia, besarnya ganjaran pahala dia sama dengan orang buat haji dan umrah yang sempurna. Okey. InsyaAllah. Ahlan wa sahlan. Mana yang dah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, insyaAllah selamat datang. Okey, ahlan wa sahlan. Mana yang dah hadir, saya jemput masuk dalam slot bacaan hadis kita hari ini, insyaAllah. Okey. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah ada bersabda lagi. Saya suka duduk bersama satu jemaah. Rasulullah ni suka Rasulullah ni suka duduk bersama dengan satu jemaah yang sibuk berzikir setelah solat subuh sehingga terbit matahari, lebih daripada dunia dan segala isi dunia ni, kan. Demikian juga saya suka, saya ini siapa? Saya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Saya suka duduk bersama satu jemaah yang sibuk berzikir sesudah solat asar sehingga terbenamnya matahari, lebih daripada dunia dan segala isi dunia ini, insyaAllah. Terbaik semua, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mana yang dah hadir, insyaAllah. Betul, dengar hadis sebagai tanda kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jom kita tengok. Kita nak masuk, kita nak tengok zikir tu kan. Zikir apa? Okey, jom. Okey, kita baca sedikit dekat atas ni. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa sesiapa membaca kalimah ini, kalimah apa kan? Kalimah ini yang di bawah ni, 10 kali selepas mengerjakan solat subuh tanpa mengubah cara duduknya, dan tanpa berbicara apa-apa, maka ditulis baginya 10 kebaikan, dimaafkan 10 dosanya, dinaikkan baginya 10 darjat di dalam syurga, dan dia dipelihara sepanjang hari
daripada godaan syaitan serta daripada perbuatan yang buruk. Kan? Okey, sesiapa yang baca kalimah ni, kalimah tu maksudnya zikir, okey. Sesiapa yang baca zikir ni kan selepas solat subuh tanpa dia mengubah cara duduk dia, dia stay je dekat situ tanpa berbicara, tanpa bercakap, dia sibuk berzikir, maka ditulis baginya 10 kebaikan. Bayangkan 10 kebaikan. Kemudian dia diampunkan 10 lagi dosanya. Apa lagi? Kemudian dia diangkat 10 darjat di syurga. Kemudian dia dipelihara lagi sepanjang hari daripada godaan syaitan serta daripada melakukan perkara buruk. Betapa hebat, powerfulnya zikir ni kan. Okey, jom kita tengok apa zikir tu kan. Kita pernah tak baca zikir ni? Tapi saya percaya semua pernah baca zikir ni kan. Secara sedar tak sedar, betapa hebatnya kan. Zikir ni punya kebaikan dia. Saya percaya semua pernah baca zikir ni. Okey, jom kita tengok zikir ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Betul tak zikir ini kita pernah baca kan? Secara tak sedar kan? Power. Kan, betul tak? Zikir ni kita pernah baca. Semua orang pernah baca zikir ni. Secara tak sedar, kebaikan dia banyak kan tadi. Dia punya kebaikan dia. 10 dapat 10 kebaikan. 10 dosa diampunkan. Dinaikkan 10 darjat di syurga kan. Banyak kebaikan dia. Okay. Zikir ni kalau kita baca selepas solat subuh, insya-Allah kita akan dapat segala kebaikan yang disebut tadi. Kan? Hebat. Apa makna zikir ni? Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dia yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dialah yang memiliki seluruh kerajaan dunia dan akhirat. Dan baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Okey. InsyaAllah, okey. Baca 10 kali selepas solat subuh, insyaAllah. Okey, jom kita baca lagi sekali zikir ni. Okey, kita baca sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey. Kemudian ada zikir lagi bawah ni. Zikir yang ni siapa pula zikir ni kan? Okey. Terdapat dalam sebuah hadis bahawa barang siapa membaca istighfar berikut. Okey, sesiapa yang baca istighfar ni, apakah istighfar dia? Istighfar ni pun saya percaya semua dah hari-hari baca. Semua baca yang istighfar ni kan. Okey, jom kita baca sama-sama. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey, ini adalah istighfar dia. Okey, sebanyak 3 kali. Baca istighfar ni sebanyak 3 kali selepas solat subuh dan solat asar, maka dosa-dosanya diampunkan walaupun sebanyak buih di lautan. Bayangkan
bayangkan dosa tu sebanyak buih kat lautan. Lautan tu dah besar mana kan? Lepas tu buih tu kecil ada, besar ada kan? Sebanyak buih di lautan tu dosa-dosa kita. Kita baca zikir ni sebanyak 3 kali. Selepas solat subuh dan solat asar, insya-Allah diampunkan oleh Allah. Okey, jom kita baca lagi sekali istighfar ini. Okey, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey, insya-Allah. Okey. Itu adalah pengisian sharing kita hari ini dalam slot bacaan hadis, iaitu 2 zikir. Yang mana zikir ini kita baca hari-hari kan? Dan zikir ni banyak kebaikan dia, ya Allah Subhanahu Wa Taala kan? Masya-Allah, hebatnya Allah ini kan. Banyak rahsia-rahsia zikir yang kita baca. Kalau lebih tak ada masalah. Kalau baca lebih pun tak apa, daripada 3 kali kan. Kalau baca lebihlah pahala kita, insya-Allah. Kan. Okey, insya-Allah mulai hari ini kita berazam dalam diri kita, insya-Allah. Lepas solat subuh, lepas solat asar, kita akan berzikir, kita akan istighfar. Kita akan luangkan sedikit masa. Tak apa, sedikit masa pun tak apa kan. Sedikit masa untuk mengingati Allah, insya-Allah. Okey, dengan mengingati Allah, lagi Allah akan cukupkan keperluan kehidupan kita. Lagi Allah akan lagi Allah lindungi kita daripada bahaya, insya-Allah. Okey, terbaik semua, insya-Allah. Okey, saya doakan semoga kita semua sentiasa istiqamah dalam melakukan kebaikan, insya-Allah. Semoga kita sihat tubuh badan untuk melakukan ibadat kepada Allah, insya-Allah. Okey, itulah untuk hari ini sempena Jumaat Sayyidul Ayyam ini, insya-Allah. Okey, amin amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Okey, jadi itu adalah untuk hari ini. Okey, lain hari lain kisah. Nanti kita akan tengok apa lagi kisah yang ada, insya-Allah. Okey, itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih mana yang dah hadir dalam live ini. Terima kasih mana yang dah share. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dan terbaik. Okey, dan jangan lupa untuk slot petang ini, slot kebal bersama dengan Ustazah Dini, insya-Allah. Moga-moga hari Jumaat yang penuh barakah ini segala amalan kita diberkati oleh Allah, insya-Allah. Okey. Okey, kita berjumpa lagi dalam slot yang akan datang. Jaga diri, jaga diri baik-baiklah, insya-Allah. Okey, insya-Allah saya undur diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.